Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan lagi pada malam ini setelah bercuti Ramadan, cuti kuliah ni kan, tapi program kita masih berjalan macam biasa. Dan cuti pula bulan 8 dan bulan 7. Alhamdulillah jumpa pada malam ini insya-Allah. Kita menggunakan kitab 50 hadis Fazilat Amalan yang telah dihimpunkan kepada kita oleh tuan guru kita Syekh Ahmad Adnan bin Fadil Al-Azhari. Tuan-tuan nombor berapa? Tuan-tuan. Ada? 20? Muka surat 20? Atau nombor 20? Muka surat 8? Nombor 20? Betul Nombor 20 sudah kan? Belum lagi? Dah. Malam ni 21. Alhamdulillah. Tentang Musalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita boleh nak refresh sedikit kita ambil daripada awal sikit. Tuan-tuan nak tengok sikit, Musalli semua nak tengok kita ni boleh ingat ke tak kan? Musalli belajar satu hari, ingat satu hari, amal satu hari kan? InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar ni kita cuba untuk amalkan. Yang pertama, kelebihan surah Al-Ikhlas, Nabi SAW sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaftami 10 maratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, idzan nastakthira ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar wa atyab. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, siapa yang baca qul huwallahu ahad yang di surah Al-Ikhlas sehingga penamatnya 10 kali, maka Allah akan membina untuknya sebuah istana dalam syurga. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, jika begitu kita akan memperbanyakkan istana-istana kita dalam syurga ya Rasulullah. Bagi menjawab, Allah boleh memberi lebih banyak dan lebih baik daripada itu. Musnad Ahmad 15,610 dalam kitab Musnad Ahmad. Musnad ala Sayyidina Muhammad daripada Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Buat dah. Oh, seorang ni bunyi yang lain saya faham. Senyap tu tawadhu. Saya tahu. Yang kedua, kelebihan suratul Kahfi, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menyinari nur untuknya selama tempoh di antara dua Jumaat. Hadis hasan sahih al-Syamat riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baiklah. InsyaAllah, senyap juga ni. Aduh, subhanallah. Salih ala Zainab. Lagi satu, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jumaat, siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat juga, tuan-tuan Musalli Azman akan keluar daripada cahaya daripada kakinya. Wasalli ala semua pada hari kiamat. Man hafidha 10 ayatin min awal suratul Kahfi asma min fitnatil dajjal, usima min fitnatil dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat daripada suratul Kahfi, Allah akan memelihara daripada fitnah ataupun ujian dajjal. Musnad Ahmad 27,540 dan Sahih Muslim 809 daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Wala insyaallah. Yang keempat, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salati maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah ila yamut. Siapa yang membaca suratul Kahfi pada setiap kali dan setiap sembahyang fardunya, tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya
daripada masuk syurga, melainkan kerana dia belum mati. InsyaAllah yang ini kita lupa dah. Dari Imam Suyuti, hadis ini hadis hasan. Musnad ala Sayyid Muhammad daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Yang kelima, fadilah baca suratul kafirun sebelum tidur. Idza akhadta madja'aka minal lail fa aqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirk. Apabila kamu berada atas katil kamu pada malam hari, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, ini suratul kafirun, kemudian tidurlah setelah selesai membacanya, kerana sesungguhnya dia adalah pembebasan daripada syirik kepada Allah. Yang ini saya yakin semua tuan-tuan buatlah. Dan menurut Imam Suyuti, hadis ini hadis sahih daripada Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian man tawadda'a, siapa yang mengambil wuduk dengan memperelokkan wuduknya, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi tidak ada Tuhan semua melainkan Allah, Tuhan satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang suci. Doa yang kita selalu baca dah selepas daripada kita wuduk tu, maka Allah akan membukanya untuknya pintu-pintu syurga yang 8, di mana dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Dia buat amal lama dah, tapi hari ini baru tahu amalan dia, fadilat dia, subhanallah. Maka jangan tinggal dah sampai bila-bila. Yang berikutnya, man tawadda'a faqala ba'da faraghati min wudu'ihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba lahu raqi thumma ju'ila fi tabi'in falam yukthar ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengambil wuduk kemudian membaca selepas selesai daripada wuduknya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, selalunya doa ni kita sambung dengan yang tadi kan, asyhadu an la ilaha illa anta kan, musallih alaihi wasallam. Maksud dia apa? Maksud suci Engkau ya Allah, dan segala puji terhadapmu. Aku bersaksi tidak ada semua melainkan Engkau. Juga aku beristighfar dan aku bertaubat kepadamu. Akan ditulis dalam lembaran, kemudian dipatri dan tidak akan dirungkai lagi sampai ke hari kiamat. Afdal doa iftitah yang ke-8. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ceritakan, tak kala kami mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang lelaki membaca doa iftitah seperti berikut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacalah kan sebelum baca doa iftitah kan, kita baca lagi yang tu subhanallah. Lelaki ni buat, maka selesai daripada sembahyang Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang buat tadi ni? Siapa yang baca tadi ni? Kata lelaki tersebut, saya Rasulullah. Lalu baginda berkata, aku terpegun kepadanya kerana telah dibukakan untuknya pintu-pintu langit semuanya. Berkata Ibnu Umar, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarkan daripada Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Buat dah insya-Allah. Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu menceritakan, pada suatu hari kami mengerjakan solat di belakang Nabi SAW. Tak kala baginda bangun daripada rukuk, baginda membaca Sami'allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, seorang lelaki telah membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu saja nak ten apa kita? Yang hafal itu semangat. Rabbana walakal hamdu subhanallah. Dan masya-Allah. Yang tawaduk dia. Situ. Tentang musallih ala sayyidina Muhammad. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kata Nabi SAW selepas selesai itu, subhanallah, dia bertanya, siapa yang menyebutkan bacaan tadi? Lelaki menjawab, saya ya Rasulullah. Baginda bersabda, aku telah melihat lebih 30 malaikat berebut-rebut kepadanya, siapa yang paling awal sekali menulisnya. Subhanallah. Sahih Bukhari 799. Yang ke-10, fadilat menjaga sunat rawatib. Man shalla fi yawmil wa lailatin 16 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah, arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya'i wa raka'ataini qabla salat al-fajr. Sesiapa mengerjakan solat sunat dalam tempoh siang dan malamnya 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya. Biasa ada buat 2 rakaat selepas zuhur lah ni. Apa? 4. Masa kita jumpa hadis dia. Nah, kemudian 2 rakaat selepasnya, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, hasan sahih hadisnya daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Yang ke-11, fadilat solat sunat sebelum zuhur dan selepasnya. Man hafidha ala 4 raka'atin, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramahullahu 'ala an-nar. Siapa yang menjaga 4 solat, siapa yang menjaga 4
Siapa yang menjaga solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya ke atas api neraka. Hadis hasan sahih dan Jami' Tirmizi. Faham tak? Ini dia biasa buat lah kan. Saya duduk tengok tuan-tuan haji duduk buat subhanallah. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat Allah. Diharamkan jasadnya daripada neraka. Ini penting tu, dia sangat penting. Masa dia ada sembah. Habis. Kemudian yang ke-12, rahimallahu mura'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Subhanahu wa taala mengasihi, merahmati orang yang mengerjakan solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar nak Allah kasih, nak Allah sayang, sebelum asar kena buat 4 rakaat. Berapa rakaat ni? 4 rakaat ni dapat berapa salam? 2 salam. Sebab hadis sebut Nabi bangun qiyamul lail, Nabi buat masna 2. Pada mazhab Imam Syafi'i, kalau sebut 4 rakaat dengan 2 salam sah tak? Kalau buat seri 4 sah tak? Sah. Subhanallah. Fadilah qiyamul lail, man qama bi 10 ayatin lam yaktub min al-ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba min al-qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantirin. Siapa yang bangun beribadah pada malam hari, sembahyang sunat-sunat dia dengan membaca 10 ayat daripada kitab Allah. Siapa yang bangun beribadah qiyamul lail pada malam hari dengan membaca 10 ayat daripada kitab Allah, dia tidak akan ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Siapa orang lalai? Siapa orang lalai? Orang lalai ialah, kata Imam Hasan al-Basri, ialah orang yang berlalu seharian dalam diri dia yang langsung dia tak ingat akan kematian. Pasal apa penting nak kena ingat mati? Sebab orang yang ingat mati, dia sentiasa push diri dia untuk ibadat. Sebab dia takut dia mati hari itu. Sedang orang yang tak ingat mati, dia suka dia nak buat apa. Sebab dia tak tahu, dia tak plan untuk mati hari itu. Maka dia boleh buat apa dia suka. Orang yang ingat mati, nak kena main tahajud hari ni, takut sekali mati. Nak kena baca Quran hari ni, sekali kalau mati sekali macam mana. Nak kena main duha ni, sekali kalau mati sekali, paling tidak nak buat sembahyang duha. Nak pergi buat maksiat, nak pergi tempat maksiat, tak boleh. Sekali kalau aku mati sekali macam mana. Sentiasa ingat mati, maka tuan-tuan sekalian, dia akan meninggalkan perkara maksiat, dia akan berusaha untuk buat benda kebaikan. Orang yang dia panggil orang yang tidak lalai. Lawan dengan dia panggil ghafilin. Ghafilin orang yang lalai. Sebab tu penting, walau hanya 10 ayat dalam qiyamul lail. Bangkit qiyamul lail, qul ya ayyuhal kafirun, berapa ayat? 6. Itu pun tengok, ada setengah orang dia tak jumpa titik. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la na'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la na'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'bud. Cari titik tak jumpa. Subhanallah. Paling 6 ayat. Kemudian qul Allahu ahad 10 ayat. Dekat situ saja surah yang kita baca selepas daripada Fatihah itu tak masuk surah Fatihah lagi, dah cukup 10 ayat. Dia akan dibebaskan daripada sifat orang-orang yang lalai. 100 ayat dia akan jadi orang yang qanitin, iaitu orang yang taat dan khusyuk kepada Allah. Siapa yang baca 10 ayat, dia akan bebaskan daripada golongan orang yang lalai. Siapa yang baca 100 ayat akan ditulis untuknya daripada kalangan orang al-qanitin, iaitu orang yang taat dan khusyuk kepada Allah. Siapa yang baca 1000 ayat, subhanallah, maka dia akan ditulis untuknya, subhanallah, di kalangan orang-orang al-muqantirin. Muqaddirin, buat apa saja dalam hidup dia semua jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala. Allah duduk dalam guidance of Allah. Nak buat apa, option yang dia ada. Kadang-kadang kita ni banyak option, nak pilih satu benda, pilih satu benda. Kadang-kadang kita merasa benda tu sangat baik untuk kita, tapi tidak baik di sisi Allah. Tapi orang yang qanitin, orang yang muqaddirin, dia buat apa pun semua dengan bimbingan Allah. Dia nak buat tu, Allah akan ilhamkan buat yang ni. Walaupun pada pandangan kita benda tu sangat tak elok, kita rasa macam tak patut buat lagu ni. Sekalian, sepatutnya buat macam ni lagi hebat, sepatutnya buat lagi ni lagi cantik, tapi dia pilih yang tu. Pasal apa? Pasal dia buat pilihan itu berdasarkan kepada kehendak Allah, bukan dengan kehendak dia. Itu bagi orang muqaddirin. Maka dalam hidup dia semua jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala, dan tak ada ruang untuk dia buat dosa. Hebat tak orang ni? Cara dia tuan-tuan ialah untuk bangun berqiyamul lail 1000 rakaat, 1000 ayat satu malam. Imam Ahmad cerita, ayah Imam Abdullah, anak kepada Imam Ahmad, Abdullah anak kepada Imam Ahmad cerita, ayah dia bangun qiyamul lail berdiri satu malam tuan-tuan 300 rakaat. Waktu uzur, dia kata Abdullah, ayah dia mengurangkan sembahyangnya kepada 150 rakaat. Tak boleh bayang. Subhanallah. Pasal apa?
pasal mereka ni orang-orang yang sangat dekat dengan Allah SWT. Baik, misalnya ala sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tercatat di dalam kitab Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Yang ke-14, salatu rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nasu taqilu salatahu ala ayyunin nasi 25 wa 20. Salatul rajul tatawwu'an, solat sunat seorang lelaki tanpa dilihat oleh orang lain, menyamai solatnya di depan mata orang ramai dengan 25 kali ganda. Kita cantik tu memang. Sebab tu saya tak nak main masjid, Ustaz. Masa jenis main bukan maksud tu. Yang kena main masjid 27 kali ganda jemaah. Tapi yang semayang-semayang sunat, ibadat-ibadat dia yang sembunyi, kita cerita dulu tu dah sikit macam mana Allah meraihkan kepada orang-orang yang menyembunyikan ibadat. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Malik kata apa? Kalau kamu nak hati kamu terbuka, hati kamu ni dibuka oleh Allah, dicerahkan oleh Allah, masuk apa saja tuan-tuan yang main, pengajaran mudah masuk dalam hati dia, ilmu mudah masuk dalam hati dia, translate menjadi amalan. Orang yang dapat saja ancaman daripada Allah, dia akan masuk dalam hati dan dia tak teringin nak buat kejahatan tersebut. Mudah sangat menyentuh hati dia, mudah sangat keluar air mata dia. Kalau kamu nak jadi orang macam ni, atau kamu nak selamat ketika sakaratul maut, atau kamu nak selamat waktu berada pada hari kiamat, kamu nak 3 benda ni, maka hendaklah amalan kamu yang sembunyi itu lebih banyak daripada amalan kamu di depan orang. Sekalian, itu masalah zaman. Baik. Yang 15, man salat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunyallahu lahu biha baitun fil jannah. Siapa yang sembahyang duha 4 rakaat dan wa qabla al-ula, sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. 4 rakaat duha, 4 rakaat sebelum zuhur, maka bunya lahu biha baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Yang hidup pada aku dalam insya-Allah nak itu mengaji kan? Tak anggur dia mah. Duk biasa buat dua ada ustaz sini tengok tuan-tuan memang jadi orang buat sembahyang duha insya-Allah. Nampak dia bercahaya wajah ini. Orang buat sembahyang. Yang buat sembahyang duha paling rajin orang muslimat tak pernah tinggal sembahyang duha dan salih alaihi Muhammad. Dia biasa buat dua, ada yang muakkad, yang dua ni muakkad. Yang kata tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, amal ma'ruf nahi munkar sedekah, ni tasbih 360 sendi dalam tubuh sedekah, dan semua terangkum dengan 2 rakaat duha. Yang ni muakkad, tambah 2 lagi special. Special apa? Bunyalahu biha baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Yang lain dapatlah, yang rumah dalam syurga lagi dapat. Subhanallah. 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Boleh nak? Memang dah buat dah. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-16, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Salli ala sayyidina as-sufuf. Yusalluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang menyambungkan saf-saf, dan sesiapa menutup lumpang-lumpang saf, maka Allah akan mengangkatnya dengan satu darjat kerana perbuatan tersebut. Allah dan malaikat berselawat dekat orang yang menyambung saf. Ada putih saf dia masuk semua, ada putih saf dia masuk semua. Dan orang yang mengisi ruang-ruang kosong dalam saf, Allah akan mengangkat baginya satu darjat. Oh, bukan senang tu dalam Islam. Baik. Salih ala sayyidina. Yang ke-17, man min 'abdin yasjudu lillah sajatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa ma'alahu biha sayyi'atan wa rafa'alahu biha darajatan fastaghfiru minas sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak adalah seorang hamba yang sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah akan menulis untuknya satu kebaikan, Allah akan menghapus daripada satu kejahatan, dan Allah akan mengangkat untuknya satu darjat. Oleh itu fastaghfiru sujud, perbanyakkan sujud kamu. Kita sembahyang Isya 4 rakaat 8 sujud, dengan maksud 8 pahala Allah bagi, 8 dosa Allah padam, dan 8 darjat Allah angkat. Seorang lelaki nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Nabi SAW kata dekat dia, wahai Rabi'ah, minta padaku apa saja permintaan kamu, aku nak tunaikan.
Kata subhanallah, Nabi SAW offer macam tu, to the maximum offer. Sebab Nabi ni makbul doa. Kalau kita nak minta apa, Abu Hurairah, ya Rasulullah, mak saya tu tak mau pada Islam, benci kat Islam, benci kat mau, tolong doa saya Rasulullah. Nabi SAW, ya Rasulullah, berilah hidayah kepada mak Abu Hurairah. Abu Hurairah balik saja rumah dia, mak dia dah mengucap. Ustaz dia cakap, ya apa ni, wahai Abu Hurairah, ajak kepada aku Islam macam mana itu. Tu makbulnya doa Nabi SAW. Bila Nabi SAW offer Rabi'ah macam ni, Rabi'ah kata apa? Ya Rasulullah, satu je saya nak minta, satu je saya nak minta. Satu saja. Apa dia, wahai Musa bin Rabi'ah? Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta untuk berdamping dengan kamu dalam syurga. Aku nak duduk dengan kamu dalam syurga. Allah, ni cerita orang cerdik. Kalau dia dapat duduk berdamping dengan Nabi dalam syurga, maksud dia dapat darjat yang paling tinggi dalam syurga. Kalau dapat darjat yang paling tinggi dalam syurga, maksud dia tuan-tuan muslimat, darjat di dunia selesai dah, darjat dalam kubur selesai dah, darjat pada mahsyar selesai dah, darjat semua selesai dah. Pasal apa? Pasal duduk berdamping dengan Nabi, dapat darjat paling hebat, paling tinggi dalam syurga. Faham tak? Sebab tu tuan-tuan, apa benda yang menjatuhkan darjat dengan buat? Tuan-tuan dengar hadis Nabi SAW sebut. Dia nak pesan ni, terutama kepada orang lelaki-lelaki. Saya lihat sama. Nabi kata, uhdhurul Jum'ah, main Jumaat. Tidak main Jumaat. Tapi astagfirullah. Muslimat tapi. Main Jumaat, kata Nabi SAW, uhdhurul Jum'ah. Kemudian wadnu minal imam. Apa dia tu? Main duduk dekat dengan imam. Imam nak baca khutbah ni. Hadis ni tuan-tuan riwayat daripada Imam Ahmad dan Abi Dawud. Ancaman kepada orang yang suka duduk jauh-jauh daripada imam pada hari Jumaat. Ujung Nabi tuan-tuan. Kata Nabi SAW, mai sembahyang Jumaat dan duduk dekat-dekat dengan imam, duduk dekat berapa mana? Kerana kata Nabi SAW, fa inna rajul la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannah wa in dakhalaha. Kerana sesungguhnya seorang lelaki yang dia suka duduk jauh-jauh pada imam pada hari Jumaat. Ada orang macam tu? Ada anda? Bukan ada, berlambak. Kita masuk masjid tengok orang kat luar ramai. Pasal apa ramai sangat? Mesti dalam penuh dah ingat. Tengok dalam tak ada orang pun. Pasal apa suka duduk di luar? Muslimat balik tanya suami, abang kalau pergi sembahyang Jumaat duduk kat mana? Dia kata, pergi tak surau tu? Pergi. Tak perasan tak ada bilik yang belakang tu? Pasal petang tu tempat abang. Allah Rabbi subhanallah. Memang pot tu dia cok dah, tulis nama dia kat bawah tu. Subhanallah. Pasal apa suka duduk? Pasal apa suka duduk jauh-jauh ni? Tak. Pada Hamai awal, pasal apa dia seronok, dia selesa. Rupanya yang jenis lusa selesa duduk jauh-jauh daripada imam khatib daripada hari Jumaat. Dia bukan zaman kita aja, zaman Nabi dulu ada dah. Nabi dulu pesan ni, jangan duduk jauh-jauh. Siapa duduk jauh-jauh, dia kata apa? Sungguhnya seorang lelaki yang dia suka duduk jauh pada imam pada hari Jumaat ni, maka akan dibelakangkan tempatnya dalam syurga. Dia tak, sekalipun dia masuk syurga, maksudnya berkata Nabi SAW, wa in dakhalaha, walaupun dia masuk syurga, tapi tempat dia paling belakang dalam syurga. Orang nak mencari darjat paling tinggi. Nabi SAW minta, kalau kita berdoa minta syurga Firdaus, syurga paling atas, syurga paling tinggi. Tapi subhanallah, dalam hidup dia setiap hari Jumaat dia memilih untuk duduk di belakang-belakang dalam syurga. Pasal apa? Pasal hanya setengah jam. Dalam seminggu tu hanya setengah jam, yang kalau dia mujahadah sikit balik kat depan, padahal dalam ni aircon 24 biji aircon sejuk macam dalam bebek. Tapi dia suka duduk jauh-jauh. Kenapa suka duduk jauh-jauh? Tak tahu, tak seronok dia duduk dekat-dekat. Orang ni nanti kata Nabi SAW, dia akan duduk belakang-belakang dalam syurga. Bahkan ulama sebut, ulama yang mentafsirkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata ahli ilmu berkata maksud hadis di atas ialah masalih ala Sayyidina Muhammad, orang yang suka menjauhkan dirinya daripada mendengar khutbah dan duduk di saf yang dipandang sebagai makam para muqarribin, orang yang dekat dengan Allah ni, maka akan akhirnya akan dilambatkan prosesnya untuk masuk syurga sekalipun dia masuk syurga. Pahala banyak dah tak masuk syurga ni, tapi lambat proses di padang mahsyar, bukan 2-3 jam tuan-tuan. Ambil akhirnya orang tunggu, kita boleh sepi potong panjang, berjam pagi sampai malam, petang pun tunggu lagi tu. Lamanya padang mahsyar tunggu nak masuk syurga, walaupun dia boleh masuk syurga. Ini silap-silap ratusan tahun dia tunggu tuan-tuan. Janganlah buat benda yang menyebabkan kita susah di padang mahsyar. Jangan buat benda yang menyebabkan kita jatuh darjat kita dalam syurga. Faham tuan-tuan? Masalah semua. Orang sujud pada Allah, banyak sujud lagi dia angkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ke-19,
Nabi SAW sebut musalli ala Sayyidina Muhammad, man salla al-ghadata man salla al-ghadata min jama'atin summa fa'ala yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma salla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin kata Nabi SAW. Siapa yang menunaikan solat subuh jemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah tempat terbit hingga sampai terbit matahari. Maya subuh jemaah boleh duduk sampai waktu mana? Terbit matahari? Syuruk? Syuruk? Isyraq? Syuruk? Sampai waktu naik matahari itu, kemudian musalli asmat dia sembahyang rakaatain, sembahyang 2 rakaat. Kata ulama sembahyang itu sunat Isyraq, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan muslimat seolahnya pahalanya seumpama dia mengerjakan haji dan umrah secara tamam sempurna kata Nabi SAW. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudrika at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Siapa yang menunaikan solat dengan kerana Allah selama 40 hari dalam jemaah dengan memperoleh takbir pertama solat apa? Dia panggil apa? Takbiratul ula. Allah imam angkat takbir dia pun dia tak masbuk. 40 hari kali 5 waktu. Dia faham? Apa boleh rakaat? Semua fail matematik apa? 5 kali 4? Berapa? 20. 5 kali 4 20, 200 rakaat. Betul tak? Kau sebut 20 masa macam zikir 200 rakaat. Subhanallah, 200 rakaat jaga takbiratul ula bersama dengan imam, Allah akan membebaskan, dia akan ditulis kepadanya 2 pembebasan daripada neraka dan pembebasan daripada munafik dan nifaq. Hadis hasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan yang terakhir pada pertemuan kita lepas ialah inna afdhalas salati 'inda Allah salatus subhi yaumul jum'ati fi jama'atin. Solat yang terbaik di sisi Allah SWT daripada segala jenis solat ialah solat subuh pada hari Jumaat secara berjamaah. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan sekalian bersama daripada Imam Al-Baihaqi. Semayang yang paling baik ialah semayang fardu. Semayang dalam banyak semayang, yang paling baik ialah semayang fardu. Yang paling baik daripada semayang fardu ialah semayang fardu berjamaah. Yang semayang paling baik daripada semayang fardu berjamaah ialah semayang fardu Jumaat, semayang fardu subuh berjamaah. Yang paling baik daripada semayang fardu subuh berjamaah ialah pada hari Jumaat. Itu faham itu. Ulang balik, yang paling baik ialah semayang fardu daripada semayang banyak. Semayang paling baik ialah semayang fardu. Yang paling baik di kalangan semayang fardu ialah semayang fardu berjamaah. Yang paling baik daripada semayang fardu berjamaah ialah semayang fardu berjamaah subuh. Yang paling baik daripada semayang fardu subuh berjamaah ialah pada hari Jumaat. Itu maksud dengan Nabi SAW. Kalau macam tu jangan duk pergi semayang Jumaat, semayang apa? Subuh Jumaat saja hari lain tak main. Siap tengok tu imam hari tu imam sakit perut, dia tak baca surah saja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Subhanallah. Dia belakang tengok tu imam. Faham? Dia pergi hari tu nak pergi main sujud sajadah, dia kata. Subhanallah. Baik, masa jemaah tuan-tuan, hari ini kita akan masuk pada yang berikutnya. Man qala subhanallah, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ursat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, kita biasa sebut apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu lebih kurang dengan ayat, dengan perkataan itu. Subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung dengan pujian kepadanya, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon di dalam syurga. Subhanallah. Akan ditanamkan satu pohon kurma di dalam syurga. Hadis dalam Sunan At-Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu anhu, hadis hasan sahih.
Jadikan amalan. Lagi kita akan berjumpa dengan amalan-amalan yang tuan-tuan boleh buat. Subhanallah, kita ni banyak dosa tuan-tuan. Apa saja benda yang boleh menggugurkan dosa-dosa kita, yang boleh menjadi manfaat kepada akhirat kita. Kita boleh tanam pohon-pohon di dalam syurga nanti, subhanallah, yang akan kita petik nanti kita boleh masuk syurga. Kita boleh bina siap-siap istana-istana kita dalam syurga dan maksudnya supaya nanti bila kita pergi ke syurga nanti istana-istana kita telah tersedia, pohon-pohon untuk kita telah tersedia, kita dah ada dah tanah-tanah kita milik kita nanti dalam syurga Allah. Cerita dia nak sediakan tanah dalam syurga, nak tanam pokok dalam syurga, nak bina istana dalam syurga ni waktu kita hidup ni. Waktu kita hidup ni. Nanti masuk syurga tak payah buat ada istana, sebab nak bina istana ni waktu kita hidup ni. Nabi SAW duk ajar kita banyak amalan yang boleh bina istana. Tanam pohon, subhanallah, tuan-tuan sekalian. Ni dalam kitab tafsir Ibnu Katsir cerita, disebut tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Ibnu Katsir, nanti istana kita dalam syurga, dia rest, duduk di atas sungai-sungai syurga yang mengalir. Sungai syurga ni sangat cantik tuan-tuan. Bukan macam sungai kat kita ni dengan pampers, ada tong kosong, ada apa botol air yang ada. Tuan-tuan ni masa dia simak orang lari, tuan-tuan, orang barat dia mula pergi beli tanah-tanah di bukit-bukit yang ada streams, tanah yang ada air terjun tu. Dan dia buat rumah dia ni di atas air terjun tu. 2 tiang di sini, 2 tiang sebelah sini, bawahnya dia letak kaca, lantai dia kaca, dia boleh turun, ada tangga untuk pergi mandi kat bawah tu. Ya tuan-tuan bayang cantik dalam sini. Di syurga nanti ada istana-istana yang kubah-kubahnya daripada emas, yang dinding ni daripada permata-permata, lantainya daripada permata, yang bawah dia ada sungai-sungai syurga. Kita baca kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Di tepi-tepi istana, di tepi-tepi sungai tu ada bukit-bukit daripada permata-permata yang sangat indah. Kita dah terbayang cantik dan tu bayang dalam kepala kita. Yang terbayang dalam kepala kita itu bukan syurga. Sebab syurga duduk lebih daripada itu, tuan-tuan sahaja. Apa saja amalan yang boleh menjadi manfaat kepada kita di syurga, buat. Antara dia kata, ialah Nabi SAW kata apa? Man qala subhanallahil azim wa bihamdi. Base tuan-tuan 21. Yang 22. Fadilat kafaratul majlis. Man qala subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala laha fi majlis dhikri kanat qattaba'i tutba'u alayhi wa man qalaha fi majlisi laghwin kanat kafaratan. Sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca selalu kan, lepas dulu kadang-kadang terlupa. Lepas ni jangan terlupa, sebab benda ni penting. Saudara semua, kita biasa duduk dalam majlis, agama ajak dekat kita selepas selesai majlis tolong baca kafaratul majlis. Kafarah majlis. Nabi SAW sebut, siapa yang baca ni, subhanallah, maha suci engkau dan segala pujian kepadamu, maha suci engkau wahai Tuhanku, segala pujian kepadamu, aku bersaksi bahawa tidak Tuhan semua melainkan engkau. Aku memohon ampun darimu dan aku bertaubat kepadamu. Jika dia mengucapkan dalam majlis zikir, ucapan itu akan menjadi seumpama pemetri yang akan dipatri ke atasnya. Dan jika dia mengucapkan dalam majlis yang sia-sia ataupun lara, maka ucapan itu akan menjadi kafarah untuk dia. Sebab kita biasa dalam majlis kita bercakap banyak silap. Dalam mesyuarat, kadang-kadang kita bercakap dengan emosi, kita bercakap benda yang sampai kadang-kadang kita mengangkat diri kita lebih daripada sepatutnya, kadang-kadang kita menghina orang lebih daripada sepatutnya, kadang-kadang kita bercakap benda yang tak sepatutnya kita cakap, kesilapan-kesilapan yang kita buat dalam majlis itu biasa. Sebab kita manusia biasa, maka untuk kafarah daripada benda-benda tersebut, kita ucap subhanakallah wa bihamdika, macam kita buat selalu dalam majlis balik penutup majlis. Lepas itu, dan tolong jangan tinggal yang disebut sebagai kafarah majlis ini. Faham dan hadis Masali ala Sayyid Muhammad daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Durrah Hakim. Hadis ini hadis sahih, telah dihimpunkan kepada kita oleh An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Kemudian tuan-tuan yang 23, subhanallah, yang 23, 24, 25 ni insya-Allah Musalli ala Sayyid, dan 26 ni 27 satu amalan yang sama insya-Allah. Nama dia Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat. Apa dia Al-Baqiyatus Salihat? Kalau takbir itu Allahu Akbar, kalau tahlil itu la ilallah, kalau tahmid itu alhamdulillah, kalau al-baqiyatus salihat itu apa dia? Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, kita banyak dosa, tanda dosa ni penuh dengan kita, tuan-tuan. Kita malang ibadat, kita tak sedap dalam ibadat, kita tak khusyuk dalam ibadat, bahkan kita tak berasa yang kita berdosa. Itu menunjukkan kita banyak sangat dosa.
Nak bangun tahajud tak boleh, nak puasa sunat tak boleh, dah habis Syawal lah. Tadi habis dah puasa Syawal, puasa itu dia kata ada sikit lagi Ustaz. Sikit tu berapa? 6. So tak puasa. Pasal apa sikit pun tak teringin nak puasa, tuan-tuan muslimat. Pasal apa ni tanda-tanda dosa? Tuan-tuan muslimat, Nabi SAW sebut, tuan-tuan muslimat, qala subhanallah, muslimat Nabi SAW sebut dalam hadis yang telah diriwayatkan kepada kita oleh Imam Ahmad dan isnadnya hasan, muslimat sebab kata ulama, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanqusul qataya kama tanqus syajaratu waraqah. Siapa yang sesungguhnya kata Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu akan menanggalkan dosa-dosanya seperti mana pohon-pohon menanggalkan daun-daun yang kering. Inilah kepentingan kita beramal dengan ilmu. Kita duk buat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ni dah lama dah kita duk buat benda ni. Tapi kita tak tahu apa pasal apa kita buat. Sebab tu kita tak boleh nak hayati benda kita buat, sebab kita tak tahu tujuan. Contoh sebab tu ulama-ulama atau orang yang suka bawa qiyamul lail, dia akan bawa zikir ni di antara qiyamul lail. Waktu gelap, begitu tutup lampu gelap, saya kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita duduk dengar imam duduk menangis, imam duduk pasal apa dia duduk menangis, kita pun tak faham pasal apa dia menangis. Rupanya tuan-tuan waktu ni dia duduk mengenang dosa-dosa, dia duduk berasa dosa jatuh macam mana daun duduk jatuh daripada pokok-pokok, daun-daun kering yang jatuh daripada pokok-pokok tu. Maka waktu tu tuan-tuan dia duduk sebut-sebut dan mula duduk mengalir air mata, dan mula mengalir, subhanallah. Pasal apa? Pasal waktu tu hati dah mula bersih, dah mula dicuci hati-hati dia, subhanallah, disebabkan gugurnya dosa-dosa daripada perkataan-perkataan tu. Dan dia dapat hayati sebab dia tahu pasal apa dia buat. Faham tuan-tuan? Penat dia tak nak lacu ni. Nabi waktu dah bunyi tek-tek-tek kalau Nabi subhanallah. Tuan-tuan masalah ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, maksudnya yang berikutnya tuan-tuan, hadis yang ke-24 daripada Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu dalam yang tercatat dalam kitab Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanatin aw yuqattu anhu alfu khati'atin. Allahu Rabbi subhanallah, masyaallah. Tuan-tuan faham senyum yang buat pasal orang tak faham buku dekat depan. Yang tak bawa buku saya tahu apa alhamdulillah. Nabi SAW kata, apakah ada di kalangan kamu yang tidak mampu untuk mengusahakan pada setiap hari 1000 kebajikan? Kata Nabi SAW, ada tak di kalangan kita yang tak mampu untuk buat 1000 baik? Di total jumlah kebaikan yang dia buat, dengan sedekahnya, dengan senyum, dan dengan bagi orang makannya, dengan kebaikan yang dia buat tu 1000. Tentu rasa tak mampu dah sehari buat 1000 kebaikan lagu tu. Tapi kata ada tak di kalangan kamu yang boleh buat ni 1000 kebaikan? Lalu kata Nabi SAW, iaitu dengan dia bertasbih 100 kali tasbih. Tasbih ni benar? Subhanallah. Salli alaihi wasallam. Maka salli ala sayyidina Muhammad, 1000 maka iaitu dengan dia bertasbih 100 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali tasbih, nescaya akan ditulis untuknya 1000 kebajikan dan akan digugurkan daripada 1000 dosa kejahatan. Dalam Al-Baqiyah salat tu ada tak? Ada. Subhanallah, alhamdulillah, wala subhanallah. Faham tak ni? Yang tadi gugur dosa dapat dah? Dapat dah. Yang ni tambah pula dengan 1000 setiap kali dia sebut 100. Sebab tu amalan yang saya ambil pada buku saya yang saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan hari ini, tuan-tuan masalah sebab tuan-tuan tolong beramal dengan 100 kali pada setiap hari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali dalam sehari, insya-Allah. Ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan semua. Ijazatukum, insya-Allah tuan-tuan semua amal bawa kami nak terimalah buat amalan itu, insya-Allah. Nama salli alaihi wasallam sampai sana perbuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ke-25, innallaha ta'ala astafa min kalami arba'in, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, faman qala subhanallah kutibat lahu 20 hasanatan wa khuttat anhu 20 sayyi'atan, wa man qala Allahu akbar mithlu dhalik, wa man qala la ilaha illallah mithlu dhalik, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin mithlu man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibli nafsi kutibat lahu 30 hasanatan wa qutta anhu 30 khati'atan.
Sungguhnya Allah memilih daripada segala ucapan 4 ucapan. Dalam banyak ucapan Allah pilih 4 ucapan, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ucapan. Tak kena bercepat, kena berhabis juga sebab yang ni benda yang sama nah. Dia tunggu sana. Tapi kalau next kena beritahu, kena berhenti. Siapa yang mengucapkan subhanallah, kata Nabi SAW, maka akan ditulis untuknya 20 kebajikan dan akan dipadamkan 20 kejahatan. Sebut subhanallah saja, Allah bagi 20 pahala dan Allah akan padam 20 dosa. Kemudian kata Nabi SAW, man qala Allahu akbar mithlu dzalik. Kemudian siapa yang kata Allahu akbar seperti itu juga, maksud 20 pahala Allah bagi, 20 dosa Allah padam. Wa man qala la ilaha illallah mithlu dzalik. Siapa yang kata alhamdulillah juga, Allah bagi 20 pahala dan Allah padam 20 dosa. Dan berapa puluh pahala, berapa puluh dosa dah? 60 pahala Allah bagi, 60 dosa Allah padam. Dan kata Nabi SAW, man qala alhamdulillah rabbil alamin, dengan keinginan dirinya maka akan ditulis kepada 30 pahala Allah bagi dan 30 dosa Allah padam. Jadi total berapa tuan? Total 90 pahala dia dapat dan 90 dosa Allah akan padam. Tu yang tadi kira tadi. Yang tadi kira dah, yang dosa macam bubur, macam dongkring tu dapat dah, yang 1000 pula tu dapat dah, yang ni pula tuan-tuan sekalian, yang 90 pahala lagi tuan-tuan dapat yang tu saja. Tuan-tuan boleh total tengok berapa banyak pahala yang Allah bagi kat kita, subhanallah. 90 pahala satu round. Kalau sebut 100 tuan-tuan salli alaihi wasallam, maksud dia apa? Kali dengan 100. Dua dah 900,000 pahala, subhanallah. Faham kan? Ni peluang yang Allah nak bagi kat kita. Nabi SAW sebut lagi, Musalli alaihi wasallam, man dhanna Musalli ala Sayyidina Muhammad bil mali ayunfiquha wa bilayli an yukabidahu fa alayhi bisubhanallah bihamdi. Siapa yang bakhil, Musalli ala Sayyidina Muhammad, dengan hartanya untuk infak, dengan dan bakhil dengan malam yang untuk bersusah payah dengan ibadah, tahajud dan sebagainya, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Hadis Musalli alaihi riwayat daripada Abdullah bin Habib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Musalli alaihi Muhammad, Musalli alaihi, kita berhenti kat situ insya-Allah. Musalli alaihi Muhammad tuan-tuan. Nah, kita akan sambung kelebihan amalan satu lagi insya-Allah, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar. Yang ini menarik tuan-tuan sekalian. Pasal Musalli Jumaat kita ni tak lepas daripada pergi pasar. Asal ada pasar, ada kita. Asal ada kita, ada pasar lah. Termasuk juga Tesco, termasuk juga Maiden, termasuk juga yang seumpama dengan dia. Apa amalan yang akan menyebabkan kita akan dapat alfi. Dia akan dapat 1 juta pahala, 1 juta dosa daripada Musalli alaihi Jumaat, dan 1 juta darjat dia akan diangkat. Apa amalan yang dia buat bila dia masuk pasar yang dia akan dapat pahala. Dan banallahu lahu baitun fil jannah, dan Allah akan membina bagi dia satu rumah dalam syurga dengan satu amalan yang dia buat bila dia masuk pasar. Tuan-tuan, nantikan pertemuan kita akan datang, jangan ke mana-mana dan teruskan menuntut. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada aku. Qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala alam. Dekat tuan-tuan, dekat waktu kita ada buat jualan wakaf insya-Allah.